Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan belajar Rikat Islam tahun 5. Tajuknya adalah Nabi Muhammad Pemimpin Agung. InsyaAllah kita akan menggunakan buku teks Pendidikan Islam tahun 5, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, pada muka surat 163, insyaAllah. Marilah kita sama-sama membaca. Marilah kita membaca untuk mendapatkan ilmu. InsyaAllah kita teruskan. Tengok pada muka surat 163. Harap maaf, kita boleh jumpa lagi muka surat 163. InsyaAllah buku teks Pendidikan Islam terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, pada muka surat 163. InsyaAllah sama-sama kita baca pelajaran 17. Tajuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah bacaannya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Baca dan fahami. Baik, ikut sama-sama dengan saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat ini terdapat dalam surah Ali Imran. Maksudnya, ikut sama-sama baca. Sama-sama kita baca. Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Rasulullah, dalam mengenangmu, kami susuri lembaran sirahmu, menyuruh manusia menyembah Yang Esa, membawa Al-Quran sebagai panduan. Inilah satu nasyid, irama lagu Rasulullah. Wahai Rasulullah, kau pemimpin agung, menjadi ikutan dan contoh teladan. Kami mengambil segala iktibar, amalkan sunnahmu dalam kehidupan. Baik, murid-murid yang melihat ni bolehlah cari sendiri lagu nasyid Rasulullah. Baik, kita teruskan. Baca dan amalkan. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikut sama-sama baca dengan saya ya. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengenal dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, Nabi Muhammad sentiasa melaksanakan ibadat fardu dan istiqamah melakukan amalan sunat. Yang keempat, mengamalkan akhlak mulia yang terdapat dalam Al-Quran secara keseluruhannya dalam kehidupan. Yang kelima, Nabi Muhammad sabar dan tabah menghadapi ujian dan cabaran. Yang kelima, Nabi Muhammad sangat menyayangi dan mengasihi umatnya. Teruskan lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama keluarga dan sahabat. Bila Nabi Muhammad bersama-sama dengan keluarga dan sahabat, macam mana keadaannya, macam mana sifatnya, macam mana kepribadiannya. Yang pertama, Nabi Muhammad anak yang soleh dan selalu mendoakan kedua ibu bapa.
Yang kedua, Nabi Muhammad sentiasa menghormati dan menjaga hubungan silaturahim. Yang ketiga, Nabi Muhammad mengasihi isteri dan anak-anak serta sentiasa membantu dalam urusan rumah tangga. Yang keempat, Nabi Muhammad bapa yang bertanggungjawab dan sentiasa mendidik anak dengan kasih sayang. Yang kelima, Nabi Muhammad datuk yang penyayang dan sabar melayani cucu. Yang keenam, Nabi Muhammad memanggil sahabat dengan gelaran yang baik. Yang akhir sekali, yang ketujuh, Nabi Muhammad meluangkan masa bersama-sama keluarga dan sahabat dengan perkara yang berfaedah. Baik, kita teruskan membaca bersama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama masyarakat. Maknanya di sinilah kepribadian Nabi Muhammad bersama-sama masyarakat. Yang pertama, Nabi Muhammad menghormati dan mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Nabi Muhammad sentiasa membantu mereka yang memerlukan. Yang ketiga, Nabi Muhammad sering menziarahi orang sakit. Yang keempat, Nabi Muhammad sentiasa bercakap dengan sopan, jelas dan tidak terlalu kuat. Yang kelima, Nabi Muhammad sentiasa menahan marah dan memaafkan orang lain. Yang seterusnya, yang keenam, Nabi Muhammad sentiasa membalas sesuatu perkara dengan lebih baik. Akhir sekali, yang ketujuh, iaitu Nabi Muhammad seorang yang sangat dermawan. Kita tengok pula kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara, iaitu kepribadian Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara. Yang pertama, Nabi Muhammad menjadikan wahyu Allah sebagai asas pemerintahan. Yang kedua, Nabi Muhammad mengadakan syura sebelum memutuskan sesuatu. Yang ketiga, Nabi Muhammad menerima pandangan daripada rakyat. Yang keempat, Nabi Muhammad adil dan bijaksana dalam kepimpinan. Yang kelima, Nabi Muhammad sentiasa bertoleransi dan tidak menggunakan paksaan dalam pemerintahan. Yang keenam, Nabi Muhammad bijak mengatur strategi. Yang ketujuh, Nabi Muhammad sentiasa bersedia mendengar dan menyelesaikan masalah rakyat. Baik, syura yang terdapat pada kepribadian Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara ni mengadakan syura sebelum memutuskan sesuatu. Syura. Apakah maksud syura? Kita tengok di bawah pada muka surat 165. Syura ialah mesyuarat untuk mencapai keputusan menurut yang terbanyak. Baik. Betapa hebatnya dan betapa diiktirafnya oleh masyarakat Islam dan Islam terhadap kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sama-sama kita ambil iktibar dan mencontohi kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada murid-murid, insya-Allah kita jumpa lagi lain kali. Semoga bacaan murid dapat membaca dengan lancar dan betul dan boleh membaca sendiri dalam buku teks pendidikan Islam. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah pada lain masa lain ketika. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.